إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا ومولانا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات وتكاسل عن القيام بالواجبات، وهذا الحال غالب، وهذا حال الغالب غالب الحال إلا من عصمه الله. ترى الواحد منهم يقوم بالأوراد الكثيرة والنوافل العديدة الثقيلة ولا يقوم بالفرض الواجب على وجهه. Min alamat ittiba'il hawa, dan setengah daripada alamat orang yang mengikut hawa nafsunya. Setengah daripada orang yang terperangkap dengan tipuan musuh terdekat itu, iaitulah dia masuk dalam ibadah. Yang ini kena berhati-hati. Bila dia masuk dalam maksiat dan mungkar, itu senang. Ya. Ini masuk dalam ibadat, cuma dia menipu ahli ibadat dengan susunan ibadah. Ya, dengan susunan ibadat. Iaitulah kita ada fiqhul aulawiyat, mana kefahaman keutamaan yang wajib mesti didahulukan, kemudian barulah amalan yang sunat. Tapi kebanyakan berlaku, kata di sini oleh tuan pengarang, haza halul ghalibul halaq. Kebanyakan kelakuan manusia, melainkan orang yang tuan pelihara, iaitulah mereka mendirikan aurat kasirah, bermacam wirid yang banyak, nawafil, sembahyang sunat, ibadat sunat, tapi wala yaqumu bi fardin wahid. Dia nak buat fardu yang satu tu payah. Ya, yang fardu dia payah buat, yang sunat bukan dia rajin dia buat. Ini setengah daripada tertipu dalam ibadah. Setengah daripada alamat orang yang mengikut hawa nafsu, bersegera ia kepada mengerjakan segala kebajikan yang sunat, dan segan itu makna malas ia daripada mendirikan segala hak yang wajib. Ya, sebab syaitan ni dia pandai menipu, nafsu pun pandai dia bermain dengan kita. Dia tengok ni tak boleh makan ni, rajin ibadat, buat macam mana pun dia rajin ibadat. Sekarang dia pusing pula, susunan ibadat dia disusun, dia pusing, dia suruh kita buat yang sunat, yang wajib tinggal. Dah dia tertipu di situ. Ya, Allah. Maka inilah hal ghalib segala makhluk, untuk melainkan yang telah dipelihara Allah Ta'ala. Kebanyakan begitulah, kecuali orang yang dikatakan man asamahullah, orang yang memelihara akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selamat. Bahawa wajib dan sunat dia ada bentuk, satu bentuk ilmiah, satu bentuk amaliyah. Ya, bentuk ilmiah maknanya bentuk ilmu, yang kedua bentuk amalan. Maka di sini pula kena susun. Kalau wajib sama wajib pun dia kena susun, mana dahulu amal dalam bentuk ilmu dan amal dalam bentuk pelaksanaan. Isi ilmu dulu. Ya, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu menjadi imam kepada amal, dan amal itu tabi', dia mengikut. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah seorang tadi sembahyang, ya, tiba-tiba habis sembahyang Nabi suruh dia sembahyang balik.
Nabi berkata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik, kamu belum sembahyang lagi. Padahal dia habislah sembahyang. Dia sembahyang lagi, habis pun Rasulullah kata gitu juga. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik, mu tak sembahyang lagi, kata Nabi. Akhirnya selender lah. Setakat ni yang saya faham dia Rasulullah telah pun ceritakan hadis yang panjang berhubung masalah arkanus salat, daripada qiyam ni dan sampai salam ni. Daripada sinilah ulama mengambil kaedah dan ditulis dalam Zubat, suatu laqab matan syair ilmu fiqh. Dia kata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab Islam dah susun, Allah dah rasa susun dulu ilmu dulu. Apa saja bidang dia nak masuk, dia kena disuluh dengan kepahaman. Dia nak semayang, dia kena tahu buat semayang. Dia nak puasa, dia kena tahu buat puasa. Dia nak haji dan sebagainya lah. Sebab kalau dia buat tanpa pengetahuan, dibimbangnya dia silap. Dan banyak kesilapan menyebabkan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ulama menyatakan, kalau kita belajar, kita cek balik dulu, banyak sembahyang ibadat kita silap, akan qada balik. Berdalilkan hadis tadi, fa innaka lam tusalli, kau tak sembahyang lagi, Nabi kata. Pada hadis sembahyang dah, mana sembahyang itu tidak ada iktiraf oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sekiranya fardu sama fardu, fardu dalam bentuk ilmu, fardu dalam bentuk amal, maka dia kena dudukkan fardu ilmu dulu. Sebab ilmu tu adalah penyuruh. Di sini maknanya wajibat dengan nawafil atau nafilat. Mana yang wajib dengan yang sunat. Ini kena buat yang wajib. Sebab wajib benda yang tak dapat tidak. Apa makna wajib syar'i? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala bila kita buat dan diazab. Wa yu'aqabu ala tarkih, diazab apabila ditinggalkan. Adapun sunat, ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala yang besar tapi tidak diazab kalau ditinggal. Yang ni diazab kalau tinggal. Itu maknanya wajib lebih besar daripada yang sunat. Di sini perlu dijaga susunan dia. Bukan kata kita orang awam dan ada seorang wali pun terkena. Seorang waliullah, dia terperasan, dia tertipu, dia terlalai sikit. Itulah satu ketika ibunya meminta bahawa dia mendatangkan segelas air. Dia kata nanti kejap mak, nanti kejap. Akhirnya gagal. Sedangkan pada zahir nampak mudah kan. Segelas air diminta oleh ibu. Kan dia dari dapur bawa dalam bilik dia. Bukan jauh sangat, bukan 1 kilometer kan. Tapi hukum dia wajib dia taat kepada surahan ibu ataupun bapa selama dia tidak bercanggah dengan syar'i. Sekarang ibu diminta air tu, tiba-tiba dia gagal melaksanakan, maka hukum dia haram. Tapi satu masa dia kata, aku tertipu dengan ni, aku boleh berjalan haji ke Mekah dalam keadaan berjalan kaki jauh, padang panas, tapi taraf tu ialah taraf sunat. Sebab haji tu bukan haji yang pertama, haji yang kedua dan ketiga seterusnya bukan wajib. Walaupun nampak dia jalan padang pasir, panas lagi, berat, tapi taraf dia ada sunat. Sebab bukan haji yang wajib, haji yang kedua, ketiga. Di situ letak. Maka seorang wali kata, aku tertipu, dia kata. Aku dapat berjalan di padang pasir mengerjakan haji yang sunat dalam keadaan berat, tapi aku gagal mendatangkan segelas air kepada ibuku yang meminta tadi. Di situ nampak sikit kita main. Atau liciknya apa? Tipuan syaitan dan nafsu tadi. Bila dia mendahulukan yang sunat dan dia meninggalkan yang wajib. Dia ada satu cerita dulu, satu orang ulama, orang datang minta berubat dengan dia. Jadi dia ada macam kerasukan. Dia orang kampung biasa, tapi dia ada perubahan tu mendadak. Dia dapat perubahan tu mendadak. Malam dia bangun sembahyang sampai ke subuh, perempuan nampak hebat, tapi
layanan suami patut malam dia nak buat sunat dia kena tanya suami dulu. Dia nak puasa sunat minta izin suami dulu. Tu wajib. Dia faham. Ya, bahkan dia boleh bersyarah bercerita buat agama ni pelik. Ya. Jadi dia pergi jumpa seorang daripada ulama tu bagi dia ubat dan bagikan ayat baca dia sadar balik. Dia sadar bodoh puasan apa dia buat dia makna apa tu. Dia jadi susunan begitu jadi dan nampak hebat bangun malam fikir apa tapi hak wajib dia dengan suami dia tinggal ya. Itu maknanya beribadat dalam kejahilan dan kesilapan menyusun taraf kewajiban dan sunat itu satu benda yang kebanyakan. Itu dia kata haza halu ghalibil khalqi illa man asamahullah. Ini hal yang bergalib banyak berlaku pada tahun sekarang, melainkan orang yang Allah Ta'ala pelihara bahawa dia terlepas daripada satu licikan tipu daya nafsu dan syaitan, iaitulah mendahulukan yang wajib sedangkan yang sunat didahulukan sunat ditinggal yang wajib. Pun ada juga setengah kumpulan ya, dia berdakwah bagus surah masjid, tapi bila surah masjid tu buat kuliah dia keluar. Ada juga bukan setengah ya, dia keluar tidur dengan puak-puak dia buat tablik. Itu tablik tu bukan tablik, tu tablik tablik yang diasaskan oleh Maulana ya, Zakaria tu hebat. Si Maulana Zakaria tu wali besar kan, muhaddis, ulama hadis besar. Tapi bila sampai ke sini macam-macam perangai kan. Bukan semua, ada setengah-setengah tempat yang dapat aduan daripada jawatan kuasa masjid surau. Ni satu puak ni tuan ni kata dia datang dia suruh orang tu baguslah, tapi bila suruh tu buat program, buat kuliah fardu ain ke apa, dia tak nak dengar, dia keluar. Dia baca 6 prinsip dia je. Ni silap. Ya, uslub dakwah pun silap. Kau masuk tempat orang tu kau buat kelakuan kau. Silap. Apatah lagi kalau yang mengajar tu benda wajib. Ya, itu silap. Kerja dakwah tu kerja yang amat elok. Tapi bila cara dia tak kena, dia ada masalah. Ya. Bila masjid buat kuliah dia tak nak dengar. Dia nak dengar buku dia je. Itu melampau. Ya. Itu ta'asub penyelek. Kita dalam ilmu pun kena luas. Kalau boleh 4 mazhab, berapa mazhab mengaji lagi luar, lagi banyak. Lagi luar pandangan kita lagi baik. Dia tidak dita'asub dengan geng dia. Itu bukan pengasas dia suruh itu pandai-pandai dia punya kepahaman. Kadang-kadang tersilap faham itu masalah. Ya. Kadang-kadang kau juga setengah-setengah PJK kau datang kuasa masjid dia mengadang kau dia. Setengah-setengah surau dia mengadang. Wah dia nak dengar dia punya je. Kita punya kuliah tak nak dengar dia. Jadi masalah. Apatah lagi kalau yang wajib ya ditinggalkan, didulukan yang sunat. Dia setengah daripada kena jaga. Tertipu dalam ibadah. Syaitan, kalau kitab Imam Ghazali Tanbihul Muqtarrin ya, dalam kitab dia ceritakan macam mana syaitan nafsu nak tipu ulama, macam mana dia tipu ahli ibadat, macam mana dia tipu macam-macam dia sen. Semua peringkat tu ada cara dia masuk kan. Allah. Dan inilah hal ghalib segala makhluk melainkan yang telah dipelihara kerana Allah Ta'ala. Dan engkau lihatlah seorang daripada mereka itu mendirikan pada segala wirid yang banyak. Wirid dia Masya Allah ya, orang dah balik dia tak balik kerana zikir berputus tali tasbih. Dan segala sunat yang beradat yang berat, dan tiada mendirikan pada satu fardu atas kerana Allah Ta'ala. Yang zahir dia kadang-kadang kita tengok setengah-setengah tempat lah, bukan semua ni. Bab fiqah dia tak jaga ya. Kadang air kotor, air mutan najis semua dia tak kenal. Dia ibadat lepas tu kadang-kadang selipar tu dia tak pijak, dia pijak kat bawah ya. Selipar dia ada tak pijak, dia pijak tempat-tempat bawah tu. Kaki basah pula dan naik dah kotor. Lepas tu naik atas masjid surau tak basuh. Habis tadwis. Dia melomorkan kekotoran tempat ibadat. Haram pun dia ya. Dah pergi masjid surau kadang-kadang pergi kasut mahal kan, 500 sebenarnya. Dia bawa disorok jauh-jauh, dia menapak atas kaki atas jalan ya. Bawa tu tempat kan bersih, pergi pijak-pijak, lepas tu tak basuh, naik atas masjid, naik atas surau. Tidak salah. Terus punca tu kejahilan, dia tak faham ya. Bab najis orang tak lepas lagi, itu masalah ya. Bab berlaku zaman Rasulullah SAW, dia mari semayang tapi semayang tak rata ya.
wailul lil aqrab, neraka wil Nabi kata bagi orang yang tidak meratakan basuhan kaki ni. Bahawa itu penting pada ilmu. Jadi buat ibadat semangat, tapi bila susunan tak kena, maka ibadat tu mardud, dia tolak. Itu kita tak nak. Sebab kita dalam ibadat kita nak lepas dua pintu baru selamat. Satu dipanggil babul amal, satu lagi babul qabul. Ya, satu babul amal, dibuka oleh Allah Taala pintu amal, dia semangat, ikhlas, ibadat bagus. Satu lagi babul qabul, pintu penerimaan. Sebab ada ibadat yang dibuka satu, seorang tu dibuka, dia rajin ibadat, tapi pintu penerimaan Tuhan tolak lagi. Sebab banyak-banyak silap dia buat tak kena dengan cara. Jadi kita nak dua-dua, pintu amal terbuka dan pintu kabul pun dibuka. Amal amal tu sah, dibawa sebagai bekalan kita kembali menghadap Allah di akhirat besok. Itu maknanya. Dan kata Syekh Muhammad Ibn Al-Wardi radhiyallahu anhu, bermula binasa manusia itu dalam dua perkara. Ya, binasa manusia itu dalam dua perkara. Itu kata Syekh Muhammad Ibn Al-Wardi, dia halakun nas fi hirfatain. Kebinasaan manusia itu dalam dua perkara. Pertama, istighalin binafilin, dia menumpukan dia istighal dalam benda yang sunat. Itu. Ya, wa tadyi'il faridah, dan dia mensia-siakan kefarduan. Yang sunat dia beri tumpu, bukan main hebat, tapi dalam benda yang wajib dia sia-sia, istighal pada sunat dan meninggalkan fardu. Dan keduanya mengerjakan amal jawarih dengan tiada muafakat batin, mana qalbi. Ini banyak ni kan. Ya. Yang pertama tadi dia buat ibadat sunat, yang fardu dia tinggal. Yang ni wa amal jawarih bila muwatatil qalbi, tak ada muafakat dengan qalbi. Maknanya luar cantik, dalam besar. Dalam dengan sifat-sifat mazmumahnya, riya, ujub, sumu'ah, takabbur, macam-macam kan. Ni ibadat Tuhan kosong. So akhirat di pendian, mana amal dia tak ada, kosong, dia tolak. Itu setengah daripada kebinasaan manusia, dia tidak jaga dua perkara. Jadi walhasil dia nak apa, susunan tu kena, dia ada fiqhul aulawiyat, wajib diutamakan, kemudian disusuli dengan sunat. Itu dalam hadis yang panjang pun disebut begitu jugalah. Hamba tu makna dia suruh buat ibadat yang wajib, kemudian barulah la yazalu al-'abdu yataqarrabu bil nawafil hatta uhibba al-hadisah. Supaya dia mengerjakan yang wajib, kemudian dia susuli yang sunat. Itu di antara susunan yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ibadat jawarih hebat ni, tapi ibadat batin hati dia tak jaga. Sebab disebut dalam Ihya, man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lam. Ya. Allah. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian, pemantauan yang betul dalam perjalanan rohani dia, man lam yataghalghal bihadhil ulum, dengan ini ilmu, mana ilmu mengkaji dan membahas masalah perjalanan dalaman kita rohani, ilmu tasawuf, ilmu sirri, mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar, padahal dia tidak perasan. Padahal dia tidak perasan. Dua orang ulama besar tadi, ulama dah ni, masyhur, wali. Dalam kitab ada nama dia, dalam Minhajul Abidin ada. Ya. Si Hasan Basri dan Fudail bin Iyad. Dia cerita sendiri bahawa dia ada satu kisah, dia muzakarah. Dua-dua ni hebat, segi keilmuannya masya-Allah, segi amalannya masya-Allah, dan taraf dia pun tinggi, terkenal. Dalam kitab-kitab semua ada si Hasan Basri, jauh lagi Fudail bin Iyad, masya-Allah. Jadi bila dia buat muzakarah, sudah tentu muzakarah dia hebat, buat ilmu, ya, bincang tajuk ilmu yang hebat-hebat. Habis saja perbincangan tu, salah seorang daripada mereka mengatakan, alhamdulillah, ya inilah majlis yang sangat saya minat, seronok. Seorang lagi kata apa? Tidak. Seorang lagi kawan kata tidak. Kata Lima Azhar, kenapa awak kata begitu? Kenapa kata tidak? Kalau kita bincang ilmu hebat-hebat, betul?
Tapi kau perasan tak ketika kau berbahas dan aku sendiri berbahas, kita dah kena satu penyakit riak masing-masing nak tunjuk kehebatan ilmu dia. Allah, dia kata sungguh. Akhir pabakaya dua-dua menangis. Ini dia cepat sedar. Dia waliullah, ulama lagi kan. Maknanya walau hebat macam mana pun kadang terkena kita tak puasan. Yang tak kena betul berusin Nabi dan Rasul intan. Nabi yang Rasul ada ismah, dia ada pemeliharaan, dipanggil maksum, dia dipelihara oleh Allah Ta'ala. Adapun yang lain tetap kena walau sikit sebanyak. Ini ikhlas dia terkena. Padahal tajuk dibincang hebat, ilmu, ibadat, dan orang yang membincang pun orang yang hebat. Ya, tapi terkena juga. Akhirnya dia sedar, Masya Allah, terkena juga. Apatah lagi kita ni, ya, yang jauh anak lah, online wallahu alam kan, hebat ni. Allah karim. Ada tu pesanan daripada Syekh Muhammad Al-Wardi, ya. Dan hanya saja ditegakkan mereka itu akan usul lah tu. Ditegakkan mereka itu usul ilallah, kerana meninggalkan mereka akan segala asal. Usul makna sampai mana? Kepada ma'rifat yang khassah, ma'rifat dengan zauq, wijdan, syuhud dan ayan. Dia tertegar dengan semua meninggalkan akan segala yang asal. Apa yang asal? Wajiban. Segala benda kewajipan, ya. Bila kewajipan ditinggalkan yang telah digaris pandukan oleh syarak, oleh Allah dan Rasul, dia tinggal, dia tak akan sampai. Dan kata setengah ulama, barang siapa ada segala sunat itu terlebih sangat dicita atasnya daripada segala fardu, maka itu terperdaya ia. Ya, kata setengah ba'dul arifin, setengah ulama, barang siapa yang ada sunat itu terlebih sangat dicita, mana dia kawal betul, dia jaga rapi betul yang sunat, hebat. Tapi yang wajib dia tak berapa jaga. Man kanatin nawafil aham alaihi minal faraid bahwa makhdu, maka orang itu terperdaya. Ini dalam ibadat, ya. Dalam ibadat dia terperdaya, dalam maksiat itu tak cerita lah. Dalam ibadat dia masuk nafsu dan syaitan cukup jahat, ya. Itulah kita tengok semangat kita tu lebih memberikan tumpuan kepada fardu ke sunat. Jadi maknanya dia kena tumpu dua-dua, tapi penjagaan tang wajib tu lebih, sebab dia menumpukan apa yang sunat tu farad. Dan segala khawas telah putus makhluk itu daripada Tuhan dengan dua perkara, ya. Kata setengah daripada al-khawas, mana orang pilihan Allah. Putus makhluk mana putus daripada jalan Allah Ta'ala, putus daripada ma'rifat sebenar dengan Tuhan daripada Ta'ala dengan dua perkara. Satu, bahawasanya menuntut mereka itu segala yang sunat, ya, dia utamakan, difokuskan yang sunat, dan meninggal mereka itu segala yang fardu, segala kewajipan ditinggalkan. Itu satu daripada dia terpotong. Dan kedua, bahawasanya mereka itu mengerjakan amal pada zahir, yang zahir cukup dijaga betul, dan ya, baguslah dijaga. Kadang-kadang dijaga sampai naik was-was. Dah basuh dibasuh lagi, dah basuh dibasuh lagi. Orang ambil semayang, dah habis rukun semayang, dia basuh muka tak habis. Dia tanya kalau boleh nak selam air kepala dan kolar. Dia jaga betul-betul, mengawas. Dan begitu juga pakaian apa semua kita basuh, bagus tu disuruh. Tapi ingat, bila kita basuh benda yang zahir, jangan lupa satu benda lagi besar, benda yang batin. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tak tengok luar kita saja, last sekali dia tengok dalam. Segala amalan hebat macam mana pun, keputusan dia diterima atau tidak, Tuhan tengok dalam. Ada tak wujudul ikhlas contohnya. Kalau tak ada je habis. Habis dia buat. Dalam hadis sahih kita tengok golongan hebat tu, golongan ulama yang diseret ke neraka, golongan orang berjuang diseret ke neraka, golongan dermawan yang diseret ke neraka. Ya, dalam hadis sahih, panjang hadis tu lah, tu ringkas dia. Bila ditanya kenapa, bosak dalam.
Yang ulama mengatakan kami mengaji puluh tahun balik, bohong tuan kata. Kau buat tu semua nak dapat pujian dan pada ambil atas dunia. Ya, malaikat lempar di sana. Begitu yang berjuang dia cakap dengan kehebatan tugas dia baguslah tu, tapi dalam dia tak jaga rosak. Dan begitu juga orang dermawan, dia menyatakan Tuhan dia punya derma juta-juta misalnya, bagus tu. Tapi orang ke dalam tak jaga, tak ikhlas, ada benda lain. Pada ambil nak puji semua dah ambil atas dunia. Lempar dalam neraka, malaikat lempar dia. Sebab mana dia menumpukan luaran saja, cantik. Sebab apa? Dia tidak mahir dalam perbahasan qalbi, rohani yang tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala tidak dijaga. Dalam kitab Tuhfatul Murid syarah bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata apa sahaja jenis pembasuhan, mu basuh baju kamu, kain kamu, kereta kamu, pinggan mangkuk apa kan, apa jenis basuh, jangan lupa di sana satu pembasuhan yang besar, kalbi kamu tu pergi basuh. Kalbi kamu tu tempat tilik Tuhan. Ya, kita kalau kerja pejabat tuan-tuan, baju tak gosok kadang pergi jabat tak nak pergi kan. Pergi sekolah je bukan main, gosok baju anak apa, gosok licin, cantik. Yang dalam dah gosok tanya dia. Yang dalam ni dah gosok je tak? Ya, yang dalam ni sempang siu, kami komod kotor, kadang-kadang berkeladak. Tak dibersihkan, tak digosok, tidak dikemaskan tempat tilik Tuhan. Tempat tilik orang kita jaga. Ni insan dipanggil apa? Ahmak, yang terlampau bodoh. Kalau kata sultan nak datang ke, orang besar nak datang kan, wah, dijaga habis kan, dibersihkan, jalan dah turap lagi. Panggilnya, abang kau dia nak bersih supaya orang atas tengok. Maknanya dia reda. Itu orang, ini bukan orang. Khalik, pentadbir, pencipta segala-gala, sentiasa pula dia tengok. Bukan dia tengok setahun sekali, full time, satu saat pun tak pernah putus pandangan Allah Ta'ala. Sifat basar, ya, as-sam wal basar muta'alliqatan bi kulli mawjudat. Semua benda yang ada semua dalam sama dan basar Tuhan. Maka dia tengok tembus tu. Terasa tak kita penglihatan Allah tentang qalbi kita ada? Kalau terasa, insya-Allah dijaga. Tapi bila dia tak jaga tadi, ada setengah daripada kerosakan. Dia tumpu yang luar, sedangkan yang dalam dia tidak perhatikan. Kita bawa dekat raja tadi hadiah beratus kotak, tapi bila raja buka kosong, tak ada apa. Ya, menambah murka raja ni, nak mempermainkan aku ke dia tu. Dan tiada diterima Allah Ta'ala daripada amal orang yang mengerjakan amal melainkan dengan sidqin, dengan siddiq dan membetuli yang hak. Ya, dia buat amal tu siddiq, betul dia dengan Tuhan. Batu kata Syekh Ali Al-Khawas, guru bagi Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani, la yablughul murid maqam as-sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah fa yaf'alul mandub ka'annahu al-wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu al-haram wa yajtanibul haram ka'annahu al-kuf. Seseorang tidak akan berjejak makam siddiq, hati dia dengan Tuhan. Sebab siddiq lebih tinggi daripada ikhlas. Ya, sehinggalah dia memberikan tumpuan kerja dengan Allah terlebih besar dari yang lain, sehingga dia buat yang sunat macam wajib. Yang sunat tu dia buat macam wajib, dia teliti betul-betul. Ya, dan dia meninggalkan makruh macam dia takut terjatuh pada benda yang haram, sedang makruh. Dan dia meninggalkan benda haram macam dia takut pada jatuh dalam kekufuran. Baru dia duduk makam siddiq dia dengan Allah Ta'ala. Ya, atau di antara kata Syekh Ali Al-Khawas, guru bagi Syekh Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Masya-Allah, ya. Dan berkata Syekh Abu Talib Al-Makki, berkata Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, yang afdal suatu bagi hamba ialah ma'rifat dirinya dan berdirinya atas hadnya. Yang afdal bagi hamba tadi apa? Ialah ma'rifah akan dirinya dan duduk dia di dalam had dan segala hukumnya bagi hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang bagi hal yang didirikan dalamnya, dan adalah permulaannya itu mengerjakan amal pada yang dipardukan atasnya. Kemudian daripada
menjauh barang yang ditegah daripadanya. Ini susunan-susunan yang dibuat oleh ulama berpandukan pada nas-nas Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua wali besar kan. Dia kata apa? Maka yang afdal suatu bagi hamba ialah ma'rifah akan dirinya. Mana dia kenal siapa dirinya. Ya, dia kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Barang siapa kenal akan dirinya, maka kenal ia akan Tuhannya. Dan bila kenal akan Tuhannya, maka binasalah jasad. Apa makna binasa? Mengalami makan fana billah. Ini makrifat yang khasah. Dia kenal akan dirinya, dia bersifat dengan apa? Naqais. Maka dikenallah Tuhan bersifat dengan kamalat. Dikenal diri dia bersifat dengan al-ajiz, dengan lemah. Maka dikenallah Tuhan dia bersifat dengan al-qawi. Dikenal diri dia bersifat dengan al-jahd, bersifat dengan kejahilan. Maka dikenallah Tuhan dia bersifat dengan al-ilmu, dan seterusnya. Maka pengenalan ini bentuk dua lapis. Satu syariat dalam bentuk pengisbatan. Dia mengisbatkan dengan hujah dalil, itu peringkat usuluddin. Satu lagi dia mengenal diri dalam bentuk zauqi. Dia merasakan keperasanan sifat tadi itu. Itu beza dia. Bila perasaan dia dah main qalbi, roh, sir. Kalau dia i'tikad, dia main akal. Sebab hukum akal dalam usuluddin kan dia ada pembagian hukum akal dan seterusnya lah. Jadi kalau dikenal akan Allah Ta'ala, dikenal akan diri, dikenal akan Tuhan. Sebab awal-awal adalah pengenalan. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat mana tidak diterima, tak diiktiraf, melainkan dikenal siapa Tuhan yang disembah. Ya, disembah Allah. Allah Ta'ala itu siapa? Itu dikenal. Ya, sebab itu dalam Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam tu fi'il amar. Bila amar ia kata dirujuk. Mana ketahui olehmu, mana wajib kamu ketahui bahawa tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Itu nafi wal isbat, ringkas dia dibahas panjang oleh ulama itu. Ya. Selepas daripada itu dia mengetahui, mengenali. Maka ulama sebut awwalu wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi biistiqanah. Awal-awal yang wajib bagi insan ma'rifatun ilah. Dia mengenal Tuhannya biistiqan al-bitayakun, dengan yakin sebut. Waktu di Makkahul Mukarramah 13 tahun Rasulullah suntik apa? Akidah. Supaya dia kenal Tuhan ni. Menghasilkan kejituan iman yang kuat di kalangan sahabat, sehingga Rasulullah diuji oleh Allah Ta'ala, uji Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dia tinggal saja. Sebab apa? Akidah mereka, makrifat mereka tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dia. Dan atas hadnya, sempadan dia mengenali siapa hakikat diri kan. Lepas tu di awal kitab dia kata apa? Kau kenal sebenar Tuhan pada apa? Ada ia, tiada engkau. Itu kemuncak dia. Ada ia, mana yang wujud sebenar-benar huwallahu ta'ala. Sebab wujud dia wujudul hakiki, wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan kewujudan dia tak akan bertembung dengan ketiadaan. Ada pun yang sebaliknya, bukan hakiki wujud segala makhluk, termasuk kita, dipanggil majaz. Wujudan kita didahului oleh ketiadaan dan akan kembali balik dengan ketiadaan. Maka wujud kita ni wujud yang muqayyad, terikat dengan dia. Adapun wujud dia ada wujudul mutlak, wujud yang tidak diikat dengan sesiapa, bahkan dia yang mengikat segala-galanya. Itulah kewujudan, kebesaran Allah Ta'ala dan segala hukumnya bagi hal yang didirikan dalamnya. Apa sahaja yang kita nak lakukan, kita ikut akan hukum syar'i. Ya, kita nak berniaga kena tahu dalam babul buyu, bab perniagaan, mana dia akad jual beli dan seumpama, atau kena mengaji. Ya, dalam bab riba dan sebagainya, jangan terlibat dengan benda yang tidak diizin dan seterusnya lah. Kita semayang dia, kita nak semayang kena tahu syarat rukun dia dan seterusnya. Dan adalah pemulaan ini mengerjakan amal pada yang difardukan. Bagi nak beramal, pastikan yang fardu selesai dulu. Atas kemudian daripada menjauhkan daripada barang yang ditegak daripadanya. Tapi benda ni mana amal dia ada dua. Satu dalam bentuk pelaksanaan, satu dalam bentuk bab turuk, bab meninggal. Sebab dibina Islam tu atas dua perkara. Ad-dinu syatran, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama tu dibina atas fi'lul ma'murat, melaksanakan benda yang diarah, satu. Kemudian wa tarkil manhiyat, dan meninggal benda dilarang.
Maka benda yang diarah dipecah dua. Satu yang diarah dalam bentuk pasti tak buat berdosa, itu wajib. Satu lagi disuruh tapi kalau tak buat tak sampai peringkat azab, itu yang sunat. Jadi arahan ada dua, wajib dan mandub yang sunat. Begitu larangan, ada larangan putus dipanggil muharraman, benda yang diharam, kalau buat dijanjikan azab. Satu lagi larangan tapi tak putus, kalau tak buat dapat pahala, tapi kalau buat tak berdosa, itu benda makruhat. Jadi agama dipecah dua je. Buat disuruh, tinggal dilarang. Baik, dua-dua kena buat. Mana buat mana yang wajib, yang sunat, yang wajib, yang haram kena tinggal. Tapi kalau diberi pilih, dalam minhaj kata Imam Ghazali, kalau diberi pilih, mana nak dulukan, kena dahulukan meninggalkan yang muharamat, lebih besar. Meninggal, menjaga diri jangan terlibat dengan benda yang dilarang lebih besar daripada mengerjakan benda yang disuruh. Walaupun hakikat dua-dua kena bawa. Dua-dua kena bawa. Apa dia? Yang wajib kena buat, yang haram kena tinggal. Tapi kalau diberi pilih, Imam Ghazali letak yang lebih besar. Ya, sebab dia panggil apa? Tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat adalah kepala dalam semua ibadah. Ya, kalau insan pada adat dihukum adat, bukan hukum akal. Hukum akal harus bagi Tuhan nak hidupkan orang tak ada kepala, boleh. Tapi hukum biasa kalau kerat kepala mati. Pada adatnya kerat kepala mati. Begitulah matinya susunan ibadat bila seorang tadi tak menjaga benda-benda yang ditegah oleh Allah SWT. Jadi benda yang ditegah ni benda yang besar. Lepas tu dalam kaedah fiqh kita, darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih. Yang meninggalkan benda yang merosakkan mesti diutamakan daripada menarik manfaat. Jadi mana dua sudut. Sebab tu dia kata di sini, menjauhkan bagi barang yang ditegah daripadanya. Ya, dipardukan atau kemudian daripada menjauh. Mana yang fardu kita buat setelah kita jaga betul-betul yang ditegah. Sebab benda tegah tu benda yang besar, ya. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, dan jangan istighal dengan menuntut yang lebihnya hingga selesai daripada yang fardu. Yang lebih itu apa? Al-mandubat, benda-benda yang sunat setelah kita selesaikan yang fardu. Tapi seding nilai fardu lebih, tuan-tuan. 70 kali sunat baru sama satu fardu. Baru fardu lebih besar. Pahala tu, ni sebab pahala. Pahala fardu lebih besar daripada sunat. 70 kali sunat baru sama satu fardu. Ya, pahala yang sunat dengan yang wajib, maka besar yang wajib. Kecuali satu bab je. Pahala sunat lebih daripada wajib. Apa dia? Apa dia, tuan? Bab melambangkan ketawadukan, jadi lebih. Apa dia? Menjawab salam. Memberi salam hukum sunat. Jawab salam wajib. Tapi pada mana besar? Memberi salam dia besar. Bab di lambang tawaduk. Orang yang memberi salam ni, orang tu ada sifat tawaduk. Orang yang balas beri salam ni suruh jawab orang salam kat dia, tu ada sifat takabur. Sebab Rasulullah SAW sampai ada sahabat menyeruk balik batu. Setengah riwayat nak beri salam ke Nabi, tak dapat. Dekat Rasulullah beri salam. Rasulullah sampai jumpa budak-budak Rasulullah beri salam. Itu tawaduk baginda SAW. Ya. Orang yang tawaduk, orang yang mendahulu memberi salam. Jumpa assalamualaikum, itu orang tawaduk. Kalau orang tak tawaduk, dia malas salam, dia suruh beri salam kat dia. Ya. Orang tak salam, dia kata buah sombong, badan dia sombong. Ya. Walaupun sunat, tapi pahala di situ kata ulama diberi lebih. Ya, beri lebih, iaitu memberi salam lebih afdal, pahala lebih banyak, walaupun hukum dia sunat. Sedangkan menjawab tu wajib. Ya, tu dah. Sebab apa? Tu lambang tawaduk kata ulama. Hingga selesai daripada fardu, kerana bahawasanya yang lebih itu tiada sah yang melainkan kemudian dan mengerjakan asal. Seperti tiada khalis laba bagi orang yang berniaga. Tak betul-betul dikatakan untung tu bersih, melainkan dia dah tolak dulu yang wajib. Apa hutang semua, belanja semua dah tolak, barulah untung tu betul sekali. Tapi kalau dia tak tolak modal lagi, anak menjaga untung banyak hari ni. Ada 10,000. Rupa dah tolak modal, tolak apa semua, dah tinggal 200 saja. Ada silap kira lah, kena tolak dulu. Mana yang fardu dah siap, ya, barulah yang kendian tu bagi sunat dipanggil keuntungan. Maknanya apa? Dia boleh pastikan keuntungan dia, melainkan dia dah khalis, baru dia meniaga itu, melainkan kemudian daripada hasil kepala harta. Apa kepala harta? Modal kepala harta baca. Dah baca kapal lu. Ini jangan lama dan kaf fa alif lam yang baca kapal lah.
Kepala harta. Apa makna kepala harta? Ra'sul mal. Ra'sul mal tu makna modal. Ya, kita modal 10,000, niaga tadi dapat 15, jadi untung dia 5,000. Ni dia modal 10,000. Ya, jadi musim-musim dapat 10,500. Oh, banyak 10,000, rupanya 500 yang untung. Dah tolak dulu. Mana tolak yang wajib? Itulah, yang wajib dah selesai, barulah dia akan dapat maknanya pahala yang sebenar-benar bersih apabila diselesaikan susunan dia. Wajib didahulukan daripada yang sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad. Inna khairal kulli. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa innahu la